وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dengan fadil Ustaz Ibrahim Islam, Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah kita melaporkan kesyukuran pada pagi ini kita dapat meneruskan aktiviti harian kita berbagi bagian dalam majlis ilmu yang diberkati oleh Allah Taala, dinaungi oleh saya para malaikat Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua di golongan yang beruntung dan bertuah pada pagi ini insya-Allah. Kita buka surat yang pertama pada pagi ini dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita ada dua surat. Surat pertama, surat Al-Islam. Kita merancang Allah yang sebaik-baik merancang. Alhamdulillah, minggu ini Ustaz datang 2 kali ke Kota Raja, Isnin dan Rabu. Ini adalah misi kekosongan Ustaz yang tak dapat dihadiri oleh Fadil Ustaz Abdul Halim Nasir, yang saya maklumkan Ustaz tak sihat, sesemua yang agak teruk, dan saya cuba cari ganti pun dimaklumkan semua tadi yang ganti pun tak dapat juga, kena gaul. Pukul 3 pagi nak tatip 3-4 pagi orang tahajud nak pijak kaki ke lantai pun tak boleh. Jadi Ustaz maklumkan saya, dia minta maaf sangat walaupun dia dah setuju tengah malam tadi. Subuh tadi kita tak dapat juga. Saya pun tengok Facebook, subuh tadi tengok Ustaz kata hanya 2 stok saja, pagi tak ada cuti ke kan. Petang dan malam je. Jadi alhamdulillah Allah Taala takdirkan pagi ini kita bersama Tuku kita buatkan kedua minggu ini. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan surat yang pertama ini beri manfaat kepada kita semua insya-Allah. Itu tanpa melengahkan masa, saya silakan Fadil Ustaz untuk menyampaikan surat yang pertama dengan tajuk bebas lah, sebab kita tetapkan tajuk, dan kitab yang Ustaz baca tu kita sambung tahun depan insya-Allah. Sebab hari ini adalah hari terakhir kuliah 2023 di Kota Raja, kuliah luar kita. Start pada esok sampai 1 bulan cuti kan. 1 Januari tahun baru tu kita cuti, tak ada kuliah. Kuliah akan bermula balik pada hari Selasa 2 Januari insyaAllah. Jadi minggu depan 25 hari Christmas tak ada kuliah. Kuliah Ustaz lah. Lepas tu 1 Januari pun tak ada kuliah. Maksudnya jumpa tahun depan. Tak padam kan? Sebut dia tu. Tuan-tuan dan Ustaz, tadi saya bersama Syekh Abdul Razak Al-Masri. Syekh pun kehilangan anak yang dikasih Ustaz bulan sudah kat dia, anak sulung. Syekh dari Indonesia, anak yang meninggal di Mesir. Jadi Syekh tak balik dari Mesir, tak ziarah lagi, nantu cucu keluarga belum lagi. Tapi bila tengok Syekh benar anak mata dari Allah Akbar. Macam Ustaz sebut 2 hari lepas lah, Ustaz pun ada minggu lepas Ustaz sebut kehilangan anak yang sulung. Jadi kita semua biasa kehilangan anak yang mana belum yang hanya mengalami saja, yang belum diuji mungkin belum lagi lah. Jadi kita, dan saya pun adalah anak seorang yang meninggal, anak yang ke-7. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan pada semua kita yang kehilangan orang-orang tersayang. Dan hari ini kita buat majlis tahlil, dan bolehlah niatkan pahalanya kepada keluarga kita yang telah pergi terlebih dahulu insya-Allah. Dan kita akan menyusul tak lama lagi insya-Allah. Ini yang setiap penyawa pasti merasai mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Insya-Allah pada selepas Syekh Abdul Razak, beliau akan memimpin majlis tahlil, dan bagi siapa yang ingin menyertai lagi boleh ada, kita buka penyertaan. Semuanya nama-nama tu saya dah baca lah. Cuma nak baca waktu majlis nanti memang tak sempat lah nak baca, tak seperti orang lah kita tengok. Jadi siapa yang menyertai itu dia niatkan, kita niatkan mudah-mudahan Allah Ta'ala
makbulkan, mudah terima tahlil kita, bacaan Al-Quran kita, dan sedekah kita pada para arwah tersebut, insyaAllah. Itu saja sebagai makluman. Silakan kepada Ustaz yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi merangkap pengasas Kota Raja Al-Fadhil Ustaz Azhan Ishaq, yang dimuliakan warga-warga Kota Raja, tuan-tuan imam-imam, bilal-bilal, tuan-tuan guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini saya diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersembang-sembang dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Kebetulan tempat selalu saya mengajar tu cuti masa ini. Saya selalu pada waktu ini berada di satu pondok di Lubuk Katak Tapak. Nama pondoknya Pondok Al-Aminin. Tapi bulan 12 mereka cuti. Jadi saya pagi ini cuti lah. Tiba-tiba dapat WhatsApp dari Ustaz Azhan. Patut pagi ini cuti lah dan rehat sekarang. Dapat WhatsApp dari Ustaz Azhan, boleh tak main Kota Raja pagi ini? Dia kata, ada peluang, datanglah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendatangkan manfaat. Kalau ada ilmunya, biar ilmu itu ilmu memberi manfaat untuk kita. Sekurang-kurangnya kita dapat peringatan. Kerana memberi peringatan itu adalah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Wazakir, kata Allah, dan beri kamu akan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Sesungguhnya memberi peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi pada pagi ini kita ingat memperingati antara satu sama lain tentang tanggungjawab kita. Apa patut kita buat? Apa ilmu yang patut kita mesti miliki dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita mendatangkan faedah bagi kita, kan? Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita dengan ilmu yang boleh membantu kita dalam kehidupan. Karena ilmu itu, menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah, kata Nabi. Menuntut ilmu itu diwajibkan untuk sekalian muslim lelaki dan muslimah perempuan. Wajib. Sebab itu bila ada majlis ilmu jangan tuang, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dielakkan. Hadir kita dalam majlis ilmu itu. Kerana apa? Orang yang hadir dalam majlis ilmu itu dikira sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sehinggalah dia balik ke rumahnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan pagi ini macam seolah-olah berjuang di jalan Allah lah. Kerana berada dalam majlis ilmu. Ini Nabi khabar ni. Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya
dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Kalau tak sempat balik, mana tahu kan, cekik di tulang terus padam. Kalau balik kan Italian, makan makanan cekik tulang terus padam. Matinya tu apa? Syahid. Siapa tanda macam syahid kan? Jangan nengok penuh ada kelompok orang tanda. Syahid itu ialah antara mereka-mereka yang dijamin masuk syurga tanpa hisab. Tidak pakai tanda. One more time. Tidak pakai tanda. Okey. Tidak pakai. Siapa tanda angkat tangan? Tidak pakai. Alright. Siapa nak mati tidak angkat tangan? Dah tak ada pula. Jadi tidak nak mati. Orang mati syahid itu di antara orang yang dijamin masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama rasul-rasul. Ini tak ada. Ada rasul angkat tangan. Nama siapa tak ada. Nak rasul betul-betul. Kalau nama rasul saya, kalau nama rasul, nama Ibrahim, nama rasul lah. Tapi tak pakai. Yang kedua nabi-nabi. Nama siapa pun tak ada ke. Mesti nabi yang betul. Yang 124,000 orang tu. Yang ketiga, sahabat-sahabat besar yang dijamin syurga tanpa hisab tu. Seperti Khulafa Ar-Rasyidin, Abdul Rahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Abu Huzaifah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Mereka itu dijamin masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga. Yang keempat, wali-wali. Ada ramai alfaz ini. Ini wali-wali belakang ni. Tapi itu wali tak pakai. Wali nikah tak pakai. Dia hendak wali-wali Allah. Siapa? Kita tak tahu. Itu di antara mereka-mereka yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Wali itu sendiri dia tak tahu bahawa dia itu wali. Kita lagi ngelorkan dia itu wali. Tahu? Dia sendiri dia tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya, ini wali ni. Ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, memang wali. Kita yang katakan dia itu wali. Tapi dia sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Dia merasakan diri dia itu orang dosa. Di antara 10 perkara yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Ya, wali. Yang kelima. Tadi yang keempat. Yang kelima. Orang-orang yang mati syahid. Syahid ada 3. Pertama, yang paling tinggi, yang paling baik, syahid dunia akhirat. Mati dalam peperangan menegakkan Islam, dibunuh oleh musuh. Itu syahid dunia akhirat. Terus yang masuk syurga tanpa hisab. Ya, seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Jafar, Syahidah, namanya Sumayyah, Yasir. Itu orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ya. Itu yang berapa tadi? Yang kelima ya? Yang kelima. Yang keenam, yang masuk syurga tanpa hisab, orang yang sangat sabar. Itu ada harapan kita. Ya? Kita kena jadi orang yang sangat sabar. Dia juga masuk syurga tanpa hisab. Kerana pahala orang sabar tu tak dapat nak dikira berapa banyaknya. Allah janji ni dalam Quran. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Terlalu banyak. Itu di antara orang masuk syurga tanpa hisab. Yang 6. Yang 7 tak ada. Siapa pun tak ada. Depan saya yang seorang tak ada. Di Malaysia yang payah nak cari. Iaitu orang-orang yang sangat miskin tetapi redha dengan kemiskinannya. Itu tak ada. Itu nombor 7. Di Malaysia ni tak ada lah. Tapi luar negeri ada. Palestin ada. Di Burma ada. Di Yaman ada. Di Syria ada. Dia macam mana? Di Gaza ada. Tapi syarat redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu 7 golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi kita ni mudah-mudahan kita dapat syahid. Syahid boleh. Itu syahid yang pertama dunia akhirat. Yang kedua syahid akhirat. Syahid akhirat ini dia matinya di jalan Allah. Jenazahnya diselenggarakan macam biasa. Dimandikan, dikafankan, disemayangkan dan ditanam.
macam cenderung. Tapi di sisi Allah dia syahid, masuk surga tanpa hisab. Nah, itu syahid akhirat. Paling common kita tidak syahid akhirat lah. Macam ni, kita sekarang ni kalau kita mati sekarang ni syahid akhirat lah. Walaupun kita tak berperang, walaupun kita pegang senjata, walaupun kita tak ada kena bunuh. Tapi kalau mati stroke ke, mati cekik tulang ke, mati digigit semut ke, itu syahid akhirat. Weh, masuk surga tanpa hisab. Lagi satu ini tak guna. Itu syahid dunia saja. Tadi syahid dunia akhirat, ini syahid dunia. Nah, iaitu dia mati dalam peperangan, menentang musuh, tapi dia perang tu bukan kerana nak menegakkan agama Islam. Dia perang tu kerana nak harta rampasan. Dia perang tu kerana nak menunjukkan keberanian. Dia tidak akan digelarkan pahlawan muka itu. Dia dah dapat dalam dunia ni. Jadi akhirat bukan masuk syurga tanpa hisab, kena dihisab balik ya. Itu syahid dunia. Itu kita nak syahid dunia ni. Kalau boleh dia syahid akhirat atau syahid dunia akhirat. Ini untuk mereka-mereka yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu ya. Dapat syahid. Dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang mana dalam syurga itu terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Itu Allah khabar itu. A'datul ibadi kata Allah dalam hadis kursi, bukan Quran tau. Hadis kursi. Hadis kursi ni artinya mesejnya dari Allah. Susun katanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis kursi. Apa kata Allah? A'datul ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, di dalamnya, dalam syurga tu, mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok, cantiknya, lawanya, menariknya. Okey apa? Egiknya je, orang kamu gajah kata egiknya, you know. Lebih cantik daripada siapa yang cantik dalam dunia ni. Lebih cantik daripada Marilyn Monroe. Lebih cantik daripada Elizabeth Taylor. Tak kenal mana? Sebuah lah. Saya seorang ni kenal. Lebih cantik daripada Sophia Loren. Mungkin tak kenal lah. Orang tua tahu semua. Mana yang tua bayar saya ni tahu insyaAllah. Kenal? Apa yang kenal je kan nampak? Lebih cantik daripada Gina Lolo Brigida. Dan sebagainya. Cukup cantik dalam syurga. Anjing pun cantik tau dalam syurga tu. Pada anjing tu cantik kan? Anjing juga lele. Itu dalam dunia ni. Tapi di syurga tu anjing pun cantik. Ada dah anjing masuk syurga? Tuan-tuan dan puan-puan, ada dah anjing dalam syurga? Ada. Anjing mana? Anjing Ashabul Kahfi, namanya Qitmir. Cantik. Tak pernah kita menengok secantik itu anjing ni tahu. Itu dah. Wala uzunan sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Sedapnya, merdunya, lazatnya. Sehingga daun-daun kayu yang bergeseran itu, yang ditiup angin itu bergeser. Tahu bergeser? Mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada gesikan biola Hamzah Dolman. Tak pernah dengar? Kalau Hamzah Dolman ngasih biola, sedap tak? Oh, yang sedap. Lebih merdu daripada tiupan saksofon siapa? Siapa? Kasih Selamat. Nampak? Bukan Berandi bukan tahu niup saksofon pun. Action tahu lah. Tapi Kasih Selamat bila dia niup tu, tengok. Nongin congin ngonnya. Kita pernah tengok kira ibu mertua tu kan? Lebih hebat daripada tiupan seruling siapa? Rahim Osman, yang dapat dulu tahun-tahun 60-an dulu dia jadi naik juara bakat TV. Namanya Rahim Osman, niup seruling kan? Wala uzunan sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah dipikirkan dalam hati, bayang pun tak boleh, terlincah di hati pun tak tahu. Itu syurga hebat ni. Ndak kita nak syurga ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ndak kita nak syurga. Ndak. Kalau nak syurga,
Syaratnya ada berapa? Tengok jari saya berapa? 2 aja. 2 tak betul? Berapa? 2. How many conditions are there for you to go into paradise? 2 only. Senang ke susah nak masuk syurga? 2 aja syaratnya. Senang ke susah? Sekali lagi. Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Nak beriman bukan senang. Dia 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Nak beriman bukan senang. Beriman pada rukun iman yang 6 tu. Itu kita belajar dah 2 dah belajar tu. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Keenam, percayakan qadar dan qada. Itu iman yang 6. Betul-betul, mesti 100%. Itu iman ya. Itu syarat yang pertama. Kerana Allah janji dalam Quran banyak babak orang beriman dengan syurga. Siapa beriman masuk syurga. Yang kedua, amal soleh. Apa arti amal soleh? Sudah diam belakang. Apa arti amal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Sekali lagi, apa arti amal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Mana tahu Allah kabur Quran. Baca surah Ali Imran, bukan Ali Imran, betul tu, Ali Imran. Ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Cakap Melayunya apa? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Sekali lagi, one more time. Orang rugi ke mana? Neraka. Neraka tak betul. Orang rugi ke mana? Neraka. Orang untung ke mana? Syurga. Nampak? Jadi kena ikut cara Islam. Yang pertama beriman. Berapa peratus nak beriman? 100%. Tidak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. 100%. Nanti beriman betul. Yang kedua, kena beramal soleh. Kena ikut cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam. Puasa cara Islam. Ekonomi Islam. Akhlak Islam. Pendidikan cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise Allah will not accept. Itu mesti ada. Jadi kalau nak syurga, nak kita nak syurga, tak nak ke tangan. Nak kita nak? Nak. Kalau nak syurga, yang pertama sekali mesti beriman. Yang kedua beramal soleh. Amal soleh satu tajuk lain. Jadi pagi ini kita cerita yang pertama dulu. Yang beriman mesti sah iman kita ni. Mesti beriman. Percaya betul tentang Allah, percaya betul tentang malaikat, percaya betul tentang Rasul, percaya betul tentang kitab-kitab, percayakan hari kiamat, percayakan qadar dan qada. Mesti beriman. Itu merupakan asas. Perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah setelah kita mati, sebab iman lah. Ya ke dah? Ada bangkangan? Iman dah tanya dulu. Masuk dalam kubur, 3 langkah mereka balik ke rumah dia, dengar selipuannya, perak, dah datang 2 orang malaikat. Seorang namanya Munkar, seorang namanya Nakir. Mereka bertanya. Tanya tentang iman lah soalannya. Tentang iman dia tanya. Bukan banyak soalannya, 6 soalan je. 6 soalan je ditanya. Kalau SPM ada 6 soalan je macam tuan-tuan dan puan. Kalau SPM 6 soalan je macam belaka lah. Ni semua ada SPM kan? Ada siapa tak ada SPM? Yang universiti banyak. Ini SPM 6 soalan macam dapat belaka lah.
Cuma pertanyaan itu bukan boleh dijawab melalui pengetahuan kita. Bukan dijawab melalui apa? Ilmu kita. Udahlah 6 soalan tu bocor pula tu. Soalan bocor kalau dapat ambil SPM macam. Kalau ambil SPM dapat soalan yang bocor macam. Belaka lah. Ini 6 soalan tu bocor tu. Kita dah tahu. 6 soalan. Yang pertama tentang Allah. Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau dalam dunia ni tak pernah menyembah Allah, tak pernah takutkan Allah, dia takut yang lain daripada Allah Ta'ala, tak pernah menyerah diri kepada Allah Ta'ala, tak pernah minta kepada Allah, dia minta yang lain kepada Allah Ta'ala. Esok boleh jawab kita boleh? Boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Man Rabbuka? I'm sorry, I do not know the answer. Apa buat dia malaikat? Apa buat malaikat? Apa ni? Ngempuk lah. Pang! Semestinya tu kalau berkumpul antara malaikat dan manusia, kumpul sekali, nak angkat cemeti tu tak terangkat tau punya lebaran. Itu baru satu soalan. Man Rabbuka? Entah, aku tak tahu. Dong ni 70 hasta terbenam ke bumi. Siapa lalu Noah yang angkat tangan? Saya nak angkat gambar mana orang lalu Noah. Siapa boleh tahan angkat tangan? Itu soalan pertama. Yang kedua tanya, wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Kalau dalam dunia ini dia bencikan sunnah Rasulullah, tak pernah ikut cara Rasulullah semayang, tak pernah ikut cara Rasulullah berpakaian, tak pernah ikut cara akhlak Rasulullah, tak pernah ikut pemurahnya Rasulullah, tak kenal pun siapa Rasulullah SAW, esok boleh jawab? Tak boleh. Wa man nabiyuka? Apa dia? Yang orang ngerti, itu Nabi. Semua berakidah dulu, iman dulu, tanya dulu. Yang tiga tanya apa? Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Apa agama kamu? Kalau dalam dunia ni kita tak ikut Islam, mayang tak ikut Islam, puasa tak ikut Islam, pakaian tak ikut Islam, penuri kenara tak ikut Islam, nikah kahwin tak ikut Islam, boleh jawab ke tak? Boleh jawab tak? Dia jawab dia. Wa ma dinuka? Apa jawabnya? Tarilek. Tahu tarilek? Cakap tamal tu tahu. Artinya apa? Aku tak tahu mana. Apa buat dia melekat? Dia pukul lagi lah. Contoh mestinya. Itu yang tiga. Yang keempat. Soalan ya. Yang keempat apa? Wa ma imamuka? Bukan wa man imamuka. Wa ma imamuka? Apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu. Kalau siapa imam kamu boleh jawab. Imam saya namanya Ustaz Azhan. Itu boleh jawab. Imam saya namanya Ustaz Tirmizi. Imam saya namanya Ustaz Halim Nasir dan sebagainya. Itu boleh. Tapi bukan siapa. Apa imam kamu? Kalau dalam dunia ini tidak berpandukan Al-Quran, boleh jawab kan? Boleh jawab kan? Kerana imam yang patut kita ikut siapa? Al-Quran. Jawabnya Al-Quranu imami. Quran itu imam aku. Baru boleh jawab. Kemudian yang kelima. Keempat ya, yang kelima. Apa tanya lagi? Wa ma qiblatuka? Di mana qiblat kamu? Kalau orang tak boleh sembahyang, boleh jawab? Boleh jawab ke? Tak pernah sembahyang. Kalau sembahyang tu ikut cara Kristian. Bukan cara Islam. Dia ikut Kristian. Ya, orang Kristian sembahyang senang tu susah. Senang aja duduk di gereja tu, duduk di gereja tu bercampur gaul antara lelaki dan perempuan. Nyanyi betul tau. Nyanyi tu. Orang Kristian malah nyanyi tau. Senang susah. Dia ada rukuk kan? Ada iktidal kan? Ada sujud kan? Duduk aja nyanyi ramai-ramai tau. Tahu lagunya? Ngon ni. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bell is ringing, morning bell is ringing. Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tu yang tak sedar tau. Siapa ada jadi cikgu ngajar lagu tu, siap. Jangan ngajar lagu Kristian tu. Ada cikgu dah? Jangan ngajar lagu tu. Tapi saya masa jadi cikgu tu saya ngajar juga untuk tahu.
Tahu cakap Melayunya apa katanya? Are you sleeping? Are you sleeping? Apa katanya? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John tu apa? Padri John, bukan Abang John. Padri John. Morning bell is ringing. Apa katanya? Loceng pagi berbunyi. Ada loceng pagi? Loceng pagi berbunyi. Loceng apa? Pagi-pagi loceng apa yang bunyi? Gereja. Mana bunyinya? Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu kesian. Semayang kali itu terima Tuhan tak? Tak terima dari Tuhan. Nak terima Tuhan, semayang cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu nama bahu di sini. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Bukan tentu terima lah. Itu soalannya. Yang pertama iman kan? Itu yang apa? Soalan pertama tentang akidah. Kemudian yang keenam, soalannya apa? Wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudari kamu? Sahabat-saudara kamu siapa? Kalau dalam dunia kita nak bergaduh je, dengan jiran bergaduh, dengan adik-beradik bergaduh, pesaka-pesaka, dengan ustaz bergaduh, dengan orang kota raja ni bergaduh, boleh jawab kan? Ya, dengan jiran bergaduh. Bukannya salah besar pun, bertumbuk, tapi bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal satu pokok di sempadan. Aku punya begitu. Aku punya yang bertumbuk satu. Pokok apa? Royan. Tahan lah royan tu mah. Ini bergaduh pasal pokok terung rembang. Tahu kira apa terung rembang? Terungnya alih-alih tu. Terung apa gelontar? Terung Belanda kan? Itu namanya gaduh pasal itu. Bertanam ke terung rembang tu, dia hidup sendiri. Gaduh pasal itu lah. Saya nak gaduh je. Esok tak boleh jawab. Ya? Bila tak boleh jawab, dentum. Tak ada tanya lain dah. Itu aja. Dia dikira sebagai orang yang tak beriman. Kalau dia boleh jawab semuanya, betul jawapan itu, baru ditanya rukun Islam. Baru ditanya. Ibadah yang pertama yang ditanya ialah bab semayang. Bab semayang. Dah semayang boleh jawab, baru ditanya zakat. Baru ditanya haji. Baru ditanya puasa dan sebagainya. Dah habis semua tanya tu, baru ditanya benda-benda yang lain-lain, yang wajib yang lain-lain, yang tak masuk dalam rukun Islam yang 5 tu. Faham ni tuan-tuan dan puan? Semua nak merasa tu, semua nak akan mengalami itu, tahu? Persoalannya adakah kita bersedia untuk menghadapi situasi itu? Bersedia atau tidak kita? Dengan situasi-situasi yang akan berlaku pada kita tu. Dia di soalan dia dah tanya belakang, semua boleh jawab, baik belakang, betul belakang. Apa kata dia? Malaikat, tidurlah kamu di dalam kubur kamu seperti tidurnya seorang pengantin. Salah apa? Mempelai. Tahu mempelai? Sleep in this grave as if you are on your first wedding night. Orang jadi mempelai, seronok ke dah? Ni yang muda-muda tak tahu lagi, belum kahwin lagi. Yang dah balik saya ni. Saya dah 50 tahun lebih jadi mempelai. Masa sekarang ingat lagi? Seronok ke dah? Tuan-tuan yang dah jadi mempelai tu seronok ke dah? Seronok. Lenek ke tak lenek tidur? Tuan-tuan, perempuan? Kalau lenek bingung jawabnya. Sudah-sudah dah siang je. Macam tu ya. Tapi kalau kena yang tadi, dah masuk tadi, dah jadinya. Kalau kena pelupur, macam mana? Dia dikira sebagai orang yang tidak beriman. Apa itu dalam kubur apa tu dalam kubur tu. Kemudian kalau bangkit dari kubur, dia akan digolongkan, dibariskan kepada 120 barisan. Everybody will be lined up into 120 rows. From the 120 rows, hanya 3 baris saja beriman. Dengar elok. Daripada 120 baris, hanya 3 baris saja orang beriman. Yang lain, kafir. Faham kecil saya ni?
Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang semua berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan alam ini. Semua berdiri di hadapan Allah. Yang ada itu semua dia berdiri belakang. George Bush ada situ, George Washington ada situ, Tony Blair ada situ, Soeharto ada situ, Soekarno ada situ, Sumadriot ada kena mana orang yang sebut nama tu. Hitler ada situ, Napoleon Bonaparte ada situ, George Washington ada situ, Abraham Lincoln ada situ, tak kenal. Piramli ada situ, tak kenal Abraham Lampau lah. Nordin Ahmad ada situ, Mustafjo ada situ, Saloma ada situ, tak kenal. Semua ada situ. 120 baris. Yang semuanya ada 120 baris, semua manusia. Ya, Badul ada situ. Lagi apa? Ibrahim pendek ada situ. Kenal Ibrahim pendek? Yang ini bukan Ibrahim pendek ya, Ibrahim tinggi sikit. Semua ada situ. Ya. Dari 120 baris hanya berapa baris beriman? 3 baris saja. Kami akan sikit. Majority ke minority? Minority je beriman, jalan semua kafir. Semua terus masuk neraka. Tak ada soal lagi dah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk neraka secara berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Dentum bahasa seorang. Tinggal 3 baris saja orang yang beriman. Kita hendak baris yang berapa? Siapa hendak baris yang keempat angkat tangan? Siapa hendak baris yang kelima angkat tangan? Siapa hendak baris yang ke-120 angkat tangan? Tenang angkat gambar, mana kalau orang tangan? Masuk neraka. Neraka ada berapa yang nunggu di sana? Ada berapa neraka? 7. Yang ini ya. 3 baris ni yang layak masuk syurga. Belum masuk syurga, baru layak masuk syurga. 3 baris saja. Yang layak masuk syurga. Tapi belum masuk lagi, baru layak saja. Yang 3 baris ni pula dibubarkan. Tak ada baris lagi. Kemudian malaikat susun balik semula. Dibariskan kepada 4 barisan. 3 baris ni tadi, dibubarkan, kemudian disusun semula kepada 4 barisan. Faham tak saya ni? 4 barisan. Barisan yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek, terus saja. Tak ada kena cek. Jalan kata malaikat. Barisan yang kedua, orang masuk syurga, tak masuk neraka. Tapi lambat sikit. Kenapa? Kenapa lambat? Kena hisab. Semua akan ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin an na'im. Kamu dan kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat kamu terima dalam dunia ini. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu barisan kedua. Lambat sikit. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya yang bertakwa, dia akan lambat masuk syurga berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Apa lambat-lambatnya? 500 tahun. Itu dalam kitab, bukan ada hadis pun tak ada. Tapi ada dalam kitab. Boleh baca Syairul Solitin ada. Jawharul Mahum ada. 500 tahun lambatnya masuk syurga berbanding dengan orang yang miskin. Miskin tak ada apa cek. Macam kita turun kapal terbang lah. Tak ada bawa apa-apa. Melenggang aja. Apa kata Kesam tu? Apa kata Kesam tu? Jalanlah Pak Haji katanya. Tak ada cek pun apa pun tak. Apa pun tak ada cek, tak ada. Wira desa. Betul. Di antara 7 golongan yang masuk syurga itu apa? Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan ini ada. Boleh-boleh secara maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, dia kena hisab, kena cek. Apa saja dia terima, kena cek. Toko ada berapa, rumah ada berapa, homestay ada berapa, rumah sewa ada berapa, duit ada berapa dalam bank. Tak ada satu yang ketinggalan. Jadi lambat. Lambat dia masuk surganya. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga,
dia layak masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Siapa nak? Itu golongan kiri. Bukan golongan kanan, golongan kiri. Siapa nak? Golongan kiri tu masuk neraka dulu. Tengoklah dosa dia apa. Kalau dosa tak semayang je, satu waktu tak semayang dia akan masuk neraka 40 tahun. Satu waktu tak semayang dengan sengaja, masuk neraka berapa tahun? 40 tahun. Dunia ke akhirat? Tuan-tuan, dunia ke akhirat? Akhirat. Kalau 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Udah diam lagi ya. 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Ini cikgu matematik dulu ni tau. Apa? 40 kali 1000 kali 365 tahun. 40 kali 1000. Mana datang 1000? Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Jadi 40 kali 1000 apa? 40,000 je apa? Hidup kita mengirik dari mana pun. 40 kali 1000 apa? 40,000. Kali dengan 365 berapa? Berapa tak tahu. Handphone ada, cek tu. Calculate dalam handphone tu. 40,000 kali 365 berapa? 14,600,000 tahun. Saya seorang yang pandai, nampak? Kenapa? Kenapa pandai? Sudah siap kira di rumah. 14,600,000 tahun. Itu satu waktu tinggal. Kalau dalam hidupnya umur 81 ini 81 tahun tu, tak pernah semayang macam. Tak tahu mengapa kan ya. Tapi oleh kerana dia ada iman, dia tidak dikira sebagai kafir. Itu tak semayang je. Kemudian apa? Puasa apa? Kan lagi dan sebagainya. Macam-macam akan dicek. Itu sebab dia lambat masuk syurga ni ya. Itu golongannya masuk neraka dulu. Yang ketiga lagi, masuk neraka dulu, golongan kiri. Ya, Allah khabar dalam Quran, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu dimasukkan dalam neraka yang terdapat asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Tak benar masuk golongan ini, angkat tangan. Saya nak kat kabar, nak masuk dalam Facebook. Ini Facebook tau. Nak buat TikTok sini tak ada, line tak ada. Jadi yang boleh Facebook pun bukan live ni. Kena apa proses dulu baru dia boleh masuk dalam Facebook. Petang kalang baru ada ni insya-Allah. Kejap ni rekod je dulu. Siapa dah? Nak gambar mana kita orang? Itu golongan kiri. Itu yang ketiga. Yang keempat? Yang keempat ke mana? Dia masuk dalam golongan tengah-tengah. Tengah-tengah. Tahu tengah-tengah? Dalam Quran sebut Ashabul A'raf, golongan tengah-tengah. Masuk surga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Terhegi-hegi di atas titik siratal mustaqim. Kerana nak masuk surga tak cukup pahala. Nak masuk neraka tak cukup dosa. Merayu-rayu ahli surga. Supaya beri dia satu pahala. Merayu-rayu pada ahli surga tu. Tolonglah kami wahai Ustaz Azhan. Bagi kami satu pahala supaya pahala kami tu 51%, dosa 49%. Layak kami masuk surga. Masa itu Ustaz Azhan tengah meluk bidadari, peduli beda. Orang masuk surga dapat bidadari ke dah? Tuan-tuan dapat dah? At the very least, paling common, paling kudi, paling koyok, paling tak guna. Orang ahli surga tu dia dapat 72 orang bidadari. How many? 72 hurul ain, you know. Itu paling common tu, paling kudi. Tapi macam Ustaz Azhan ni bukan 72 lagi, tak dengan 700 ke 7,000 ke tak tahu yang banyak. Itu kalau menjadi ahli syurga. Paling common tu. Yang semayang yang ngam-ngam aja, sunat tak buat dia buat yang wajib aja. Itu dapat 72 Akademi ni tak cemburu. Ni ramai-ramai ni. Tidak cemburu. Dapat 72 orang maju tak cemburu kan?
Ngapa tak cemburu? Ngapa tak cemburu? Kenapa? Kerana rasa cemburu sudah dicabut dari hati mereka. No more jealousy in their heart. Sonok aja dia. The more the merrier, the more the merrier, the more the merrier. Itu ahli syurga. Jadi cerita balik tadi, merayu-rayu lah dia kepada ahli syurga tu. Minta satu pahala supaya dia layak masuk syurga. Minta jenuh. Hati-hati itu namanya Ashabul Araf. Setelah beberapa lama, tak berapa ribu tahun lah, merayu tolonglah. Akhirnya ada golongan yang simpati. Ada golongan yang sian dengan mereka. Bagilah. Bagi dia satu pahala. Maka layaklah dia masuk syurga. Akhirnya Ashabul Araf ni masuk syurga itu serang. Dapat satu pahala. Layak masuk syurga. Syurga ada berapa tuan-tuan dan puan? Sekali lagi, syurga ada berapa? 8. Bukan 7 ya. Sampai 7 tak cukup tu. Dia nak 8. Abang cari nota. Mana nota aku ni? Yang lama sini lah. Yang baru-baru datang ni, yang kursus ni, mungkin baru dengar ni. Ada 8 syurga. Yang pertama, paling canggih, paling cantik, paling hebat, apa namanya? Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, kata Allah ya. Sungguhnya orang-orang beriman, orang-orang saleh, bagi mereka itu adalah syurga yang bernama Firdaus yang diturunkan kepada mereka. Namanya Firdaus, paling hebat, paling canggih. Yang kedua namanya apa? Adnin. Ain dal nun, adn. Orang nama Adnan itu nama syurga tu. Yang Adnan. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, kata Allah. Dan dimasukkan dalam syurga yang bernama Adnan. Yang kedua, yang ketiga apa namanya? Ma'wa. Sebut betul-betul, ma'wa. Jangan ma'wa, tak betul. Ma'wa apa? Ma'wa apa? Girlfriend. Makwe tak betul. Makwe tu apa? Orang gajah ada makwe tu. Apa? Mak selare. Makwe tu mak selare. Ada nak macam orang Kedah, macam orang Pulau Pinang, macam orang Bukit Serai, macam orang Pulau Kuntang, makwa. Wah, bukan we. Makwa. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, kata Allah. Atau orang-orang beriman dan orang soleh, mereka itulah diberi syurga yang bernama jannatul ma'wa, di atas apa yang telah mereka lakukan dalam dunia ini, apa dia amal dalam dunia ini, dapat syurga namanya ma'wa. Itu nombor 3. Nombor 4, apa nama syurga? Darussalam. Sebut Darussalam. Ini kita malam kita minta imam pimpin kita. Ada pimpin tak? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masuk kalau kami dalam syurga yang bernama Darussalam, dalam syurga itu. Yang keempat. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Jannatul Na'im. Penuh dengan nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam syurga itu ada berapa nikmat lagi? Ada berapa? 99% lagi pertambahan nikmat dalam syurga tahu. Dalam dunia ni semua nikmat Allah ada 100%. Allah bagi dalam dunia ni hanya 1%. Yang kita bergaduh tu, yang kita berebut tu, yang kita bertumbuk-tumbuk tu, berpukul-pukul tu, berbunuh-bunuh tu, berperang-perang tu, dan orang di Palestin tu nak merebut apa? Hanya 1% saja nikmat dunia. Semua berebut untuk dapat 1% saja. Segala keseronokan, segala muzik, segala kemewahan itu 1% saja. Sedangkan Allah sediakan di syurga ada berapa peratus lagi? 99% lagi. Banyak ke sikit?
Sebab kata dalam syurga itu tak ada sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, sesuatu tak pernah didengar oleh telinga, dan sesuatu tak pernah terlintas di hati kita. Ya? Yang kita rebut ni hanya 1% saja. Bukan 10% tak ada. Yang ada dalam dunia ni hanya 1% saja. Di syurga Allah sediakan lagi ada 99%. Apa yang tak ada, semua ada. Begitulah ya. Itu yang Jannatul Badri, Jannatul Na'im. Yang keenam, Jannatul Khuld dulu, Kholam Dal Khuld. Kekal, semuanya kekal. Kebahagiaannya kekal, kecantikannya kekal, tenaganya kekal, kesehatannya kekal. Orang dalam syurga ada ke darah tinggi, ada ke lemah jantung, ada ke gimana? Tak ada. Itu di dunia ni, penyakit dunia. Syurga tak ada penyakit. Tak ada penyakit, tak ada susah, tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada apa, tak ada duka cita. Itu khuld, kekal. Umurnya sekitar 30-an. Ada kitab mengatakan 33 tahun. Lelaki atau perempuan tu 33 tahun. Itu kemuncak ketampanan atau kejelitaan seseorang tu. 33 tahun umur tu. Walaupun dia mati umur 81 tahun. Ini 81 ni lah. Mati umur 81 tahun. Kalau dapat masuk syurga, berapa umur? Berapa umur? 33 tahun. Tahun depan berapa umur? 33 tahun. Lagi 10 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1000 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1 juta tahun berapa umurnya? 30 tahun. Itu kekal. Keseronokannya kekal, kebahagiaannya kekal, kecantikannya kekal, mudanya kekal. Itu syurga. Siapa tak ada angkat tangan? Ya. Itu Jannatul Khuld, Kholam Dal. Itu yang keberapa? Yang keenam ya. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Jannatul Jalal, jim lam alif lam, Jalal. Nama Jalal tu nama syurga ya. Jannatul Jalal. Artinya agung. Semua nombor 1 aja. Jannatul Jalal itu paling agung, paling hebat, paling agung. Ya. Semua ada. Pangkat nombor 1, kecantikan nombor 1, kehebatan nombor 1. Okay, apa? Ketangkasan nombor 1, kemuliaan nombor 1, semua nombor 1. Itu Jalal. Itu juga namanya Jannatul Jalal. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qaf Ra Alif Ra. Qarar. Qaf Ra Alif Ra. Qarar. Artinya tenang. Tak ada gelisah, tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada duka cita. Tenang je, gembira je. Satu tangan ke tangan. Itu 8 syurga tuan-tuan dan puan-puan. Nak yang mana? Allah jadikan 8 syurga. Nak yang mana? Semua lah. Semua tak betul? Apa? Semua. Semua. Kerana kita di syurga besok berapa lama? For how long are you going to be in paradise? Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Ya. Sentiasa ada dalam syurga. Jadi syarat nak masuk syurga apa tadi? Beriman dan beramal soleh. Contoh tadi itu. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu dah. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Beriman dari apa? Percaya pada rukun iman yang 6. Amal soleh, apa saja kita buat ikut cara Islam, dapatlah syurga.
Tuan-tuan dan puan-puan, hendak juga kita ambil yang pertama tadi. Yang mesti beriman. Mesti kita ini beriman. Apa kata beriman? Percaya. Percaya jenis apa? Yakin sungguh-sungguh. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Mesti 100% beriman ya. Percayakan beriman yang 6 tu. Jangan ada syak, jangan ada zon. Apa itu syak? 50% percaya, 50% tak percaya. Itu syak. Apa itu zon? Zon tu banyak dia percaya, dia tak percaya satu je. Dia tak percaya kebangkitan selepas mati. Tak terima lagi dah. Tak terima lagi ya. Itu namanya zon. Walaupun 90% saja, 10% tak percaya, tak terima lagi. Dia mesti 100%. Itu namanya zon. Syak 50% percaya, 50% tak percaya. Zon banyak percaya, sikit tak percaya. Waham banyak tak percaya. Dia percaya Allah saja dia. Sifat-sifat Allah tak percaya. 10% saja dia percaya, 90% tak percaya lagi, tak terima juga. Dia mesti berapa? Berapa ratus? 100%. Itu baru diterima iman itu. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, iman itu ada 5 peringkat. Dengar lalu. How many categories of iman are there? 5 categories. Yang pertama dipanggil iman taklid. Taqaf lam yadal. Taklid. T-A-Q-L-I-D. Iman taklid. Kita sebentar dulu. Habis dulu. Yang kedua namanya iman ilmu. Sekarang nak tanya. Siapa tak tanya, siapa tak tahu kena tutup tampil ni. Iman ilmu. Yang kedua. Yang ketiga namanya iman ayan. Koma A-Y-A-N. Koma A-Y-A-N. Ayan. Ayan ya alif nun. Bukan ayan ya. Ayan lain. Ini ayan. Itu iman yang ketiga. Yang keempat namanya iman haq. Haqah. H-A-Q. Haq. Itu yang keempat. Yang kelima namanya iman haqiqah. Haqaq yaqaf ta marbutah. Haqiqah. H-A-Q-I-Q-A-H. Iman haqiqah. Bukan aqiqah. Aqiqah itu memelih lembu. Ini haqiqah. Itu 5 jenis iman. Faham ke ni? Yang pertama apa? Taklid. Yang kedua ilmu. Yang ketiga ayan. Yang keempat hak. Yang kelima haqiqah. Baik, kita urai satu-satu. Apa dia iman taklid? Iman taklid itu artinya iman ngikut-ngikut. Iman pak turut. Iman ngeko-ngeko. Tak ada dalil. Dia hanya beriman saja. Dia tak erti dalil, tak erti bukti. Tak tunjuk bukti, dia tak tahu. Itu namanya iman taklid. Ayah ni kata Allah tu ada, dia kata ada lah. Kamu percaya tak Allah tu? Percaya. Ada tak Allah tu? Ada. Kata apa kata ada lah. Mak kata ada lah. Ustaz kata ada lah. Ustazah kata ada. Ada percaya kepada orang. Dalil tak tahu. Itu iman ngeko-ngeko. Faham ngeko-ngeko? Iman pak turut. Iman ikut-ikut. Itu iman taklid. Iman ini kebanyakan ulama mengatakan dia tak sah. Tapi ada ulama mengatakan sah. Kalau iman itu 100% dan dia yang dipercaya itu memang sebenar Allah yang sebenarnya, itu boleh diterima. Tapi itu sikit, minority. Tapi yang banyak mengatakan iman itu tak sah. Kalau mati dikira sebagai mati tidak beriman. Orang tak beriman ke mana perginya? Tuan-tuan dan puan-puan, orang tak beriman ke mana perginya? Neraka. Tapi nak neraka. Itu namanya iman taklid. Iman ngeko-ngeko. Kalau letak terima di Tuhan, malanglah kalau kita hanya iman taklid je. Orang beriman, dia beriman. Orang tahu sebab mengapa dia beriman, dia tak tahu. Malanglah. Terus kita sebagai kafir. Masuk neraka, kekal abadi dalam neraka. Tak perlu keluar lagi. Itu yang pertama. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kena belajar. Bab akidah ni kena belajar. Paling komanya kena belajar kitab namanya Risalah At-Tauhid. Risalah Tauhid. Kena belajar kitab itu paling mudah, paling senang. Lagi tinggi lagi kalau nak belajar boleh. Aqidatun Najim. Itu lagi bagus. Banyak uraiannya. Kena kenal siapa Tuhan tu. Allah tu macam mana sifatnya. Macam mana pendengaran Allah berbanding dengan pendengaran kita. Kita pun dengar, Allah pun dengar. Serupa ke pendengaran Allah dengan pendengaran kita? Serupa ke dah? Allah nampak, kita pun nampak. Serupa ke nampak kita dengan nampak Allah? Kena belajar, tidak kena tahu.
Kalau tidak ditaklid, main-main ikut-ikut dia. Orang kata Allah tu ada, kita ada. Tak tahu apa dalil ni, mak kata ada ni, apa kata ada ni, jangan apa tok kata ada ni, ustaz kata ada, ustazah kata ada. Itu dia, taklid pada orang. Kalau orang tu berubah sikap, kalau dia kata Allah tu tak ada, dia mengikut tak ada dia. Itu bahayanya. Itu iman taklid namanya. Yang kedua, iman ilmu. Iman ilmu ini dah cukup dalil. Dia dah tahu, dari Quran dah tahu, dari akal dia tahu. Paling komannya dari akal dia tahu. Allah tak ada tak? Ada. Mana tahu? Alam ni, tengok alam ni. Dia tak jadi dengan sendiri. Matahari tak jadi dengan sendiri. Bulan tak jadi dengan sendiri. Laut tak jadi dengan sendiri. Gunung tak jadi dengan sendiri. Mesti ada yang menjadikannya. Faham ni? Boleh ke matahari jadi sendiri? Boleh ke bulan jadi sendiri? Boleh ke laut jadi sendiri? Mesti ada yang menciptanya. Siapa yang menciptanya? Itulah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil yang selalu kalau kita ngaji tauhid, dalil yang paling common, yang paling biasa ialah baru alam ini. Itu dalil. Dia tahu tu. Kerana dia benda itu tak boleh jadi dengan sendiri, mesti ada penciptanya, mesti ada tukang. Gunung ada tukang, matahari ada tukang, laut ada tukang, awan ada tukang, langit ada tukang, binatang ada tukang, manusia ada tukang. Siapa tukangnya? Itulah dia Allah Ta'ala. Itu dah sah. Iman yang macam itu dah sah. Tapi kalau setakat iman ilmu aja, belum selamat lagi. Belum selamat lagi, bahaya lagi. Kalau setakat iman ilmu aja. Karena dia hanya tahu di mana. Ini di mana ni? Apa ni? Di otak, tapi tak terasa di hati. Dengar lalu. Dia hanya tahu di otak, tapi tak terasa di hati. Tak terasa bahawa Allah tu ada. Dia tahu je betul Allah tu ada, tapi tak terasa. Dan dia kadang-kadang dia kalah dengan tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Apa dalilnya? Cuba tengok dalam manusia hari ini. Ada tak manusia yang tak semayang? One more time. Ada tak manusia yang tak semayang? Orang yang tak semayang tu tahu ke tak tahu bahawa semayang itu wajib? Tahu, tapi tak dia semayang. Apa? Hanya tahu tapi tak terasa. Tahu tak di akhirat besok ada syurga dan neraka? Dia tahu tapi tak takut dengan neraka. Tak gairah hendakkan syurga. Kerana dia buat juga maksiat-maksiat, buat juga dosa-dosa. Orang yang tak menutup aurat tu tahu tak bahawa menutup aurat tu wajib? Tahu tak? Tahu tapi tak tutup aurat juga. Bongeng aja rambutnya. Pakai pula t-shirt. Tahu t-shirt? Tulis pula depan tu. Apa tulisnya? Apa tulis t-shirtnya? Kiss me. Tahu kiss me? Depan tulis kiss me. Belakang tulis no problem. Pandai. Dia tahu tak benda tu berdosa? Dia tahu ke tak tahu benda tu berdosa? Tapi buat juga. Dia tahu tak orang kafir itu akan masuk neraka? Tahu tapi buat juga. Tak terasa. Itu iman ilmu. Bahaya ke tak? Bahaya ke tak? Ramai ke tak? Ramai ke tak ramai orang yang beriman ilmu? Ramai. Dia tahu riba itu haram tapi amalkan riba juga. Dia tahu mengumpat itu haram tapi mengumpat juga. Mengumpat juga ya. Ya. Itu namanya iman ilmu. Dia masuk neraka dulu kerana dia terpengaruh dengan syaitan dan hawa nafsu. Udah habis neraka tu kerana dia ada iman. Dah habis dia masuk neraka tu, baru dia keluar dari neraka dan masuk ke dalam syurga kerana dia ada iman. Faham ke ni? Itu iman ilmu. Siapa nak iman ilmu? Kata angkatlah, saya nak kata. Lantak masuk neraka dulu ni. Ada orang cakap betul, lantaklah masuk neraka. Kata ada aku siapa yang masuk neraka? Ada orang cakap betul. Ada orang cakap betul. Ada tu, lantak kata ada aku siapa yang masuk neraka. Udah masuk baru cerit pekik tau. Cerit pekik orang neraka tu tak lalu nahon. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, kata Allah Al-Quran. Rabbana, wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya neraka. Absarna, kami dah lihat. Tadi apa yang lalu nahonnya? Kena besi-besi cair, kena kayu-kayu rentung, kena badan manusia jadi habuk. Wa sami'na, kami dah dengar jerit pekiknya. Aduh. Ayo tu orang mana agaknya? Ayo orang mana tu? Ayah tu orang mana agaknya?
Oh my God, I cannot stand this. Orang mana kan? Itu dia. Wa sami'na, kami dah dengar. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Kenapa? Na'mal solehan, nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Masih tu ada guna lagi dah? Tak guna apa-apa lagi. Itu iman ilmu ya. Yang ketiga iman ayat. Ya, dan dekat masa dan iman ayat. Ain ya alif nun. Ini sudah terasa di hati. Ya, semayang tak pernah tinggal. Ngaji tak pernah tinggal. Baca Quran rajin. Selawat rajin. Zikir rajin. Kerana dia terasa. Terasa kehebatan Allah Ta'ala. Terasa ke apa? Terasa Allah itu Maha berkuasa. Terasa Allah itu Maha melihat. Jadi dia tak pernah tinggal yang wajib, tak pernah buat yang haram. Yang sunat kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Itu iman ayat. Orang apa ini? Dia tak masuk neraka. Ya? Dia tak akan masuk neraka. Kerana dia tak melakukan maksiat. Cuma dia tak ada rasa kemanisan iman. Dia tak seronok. Ngaji, tapi tak seronok. Tambah kalau Haji Ibrahim ngajar, dia tak seronok dah. Bila nak habis ni, tengok jam, bila nak habis tak seronok. Kerana ini bukan ustaz kerja ni, cikgu je ni, dia bukan ustaz ni. Dia tak seronok tu. Kalau semayang tak seronok. Tak ada rasa kemanisan iman. Kerana nak kalau habis je. Kalau Tok Imam tu baca sabih ni, orang ngamuk di dalam hati dia. Apa baca sabih? Baca lah inna ataina ke tak sah. Dia tahu tu. Jadi tak ada rasa kemanisan iman. Cuma dia tak masuk neraka. Ya? Dia tak masuk neraka kerana dia iman ayat. Iman terasa. Tapi tak ada seronok. Tak ada dapat kemanisan iman. Macam kita lah. Siapa sembahyang seronok kena kat tangan? Siapa khusyuk sembahyang angkat tangan? Saya nak tengok mana keluar nak gambar ni. Macam itulah macam kita ni. Iman ayat macam kita ni. InsyaAllah. Tapi tak masuk neraka lah. Alhamdulillah lah tak masuk neraka. Okey lah tu je dah. Ya ke dah? Tak masuk neraka. Cuma lambat sedikit. Tak apalah. Lambat-lambat lah. Asalkan jangan masuk neraka ya. Tidak akan masuk surga tanpa hisap. Kena atas. Pangkat lagi. Kena dia tingkatkan lagi. Itu namanya iman hak. Lepas ayat apa? Iman hak. Itu iman para sahabat. Iman para sahabat. Ya, seperti iman Abu Bakar Siddiq, iman Umar bin Khattab, iman Ali bin Abi Thalib, iman Utsman bin Affan, iman Abdurrahman bin Auf, iman siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, lagi iman Abu Ubaidah, Abu Zaifah dan sebagainya. Jenis-jenis yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu iman hak. Apa tandanya? Apa tanda orang yang memiliki iman hak tu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu Allah kabul Quran tu, surah Al-Anfal ayat apa entah, cari dalam Quran ya. Alladzina yadhkurunallaha bukan tu ni. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Sebut nama Allah bergementar dah. Tak tahu begini. Saya nak sebut nama Allah. Ada yang ngetong-ngetong badannya. Allah ada. Tok ada. Tak ada. Tak sampai ada tu. Itu kata Allah apa ni? Tanda orang yang beriman itu innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bertambah imannya. Dengar Quran bertambah imannya. Makin lama makin hebat imannya, makin lama makin yakin dengan Allah. Makin lama makin takut kena neraka, makin lama makin gairah nak ke syurga. Bertambah iman tu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan itulah dia menyerahkan diri dia. Kepada Tuhan mereka menyerahkan diri dia. Itu tanda orang yang ada iman hak ya.
paling common lah, paling kudi, paling koyok, paling tak guna tuan-tuan dan puan, bila ada seruan daripada surau Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz. Bila zuhur ada seruan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dah tok nak menyahut seruan itu. Ada dah. Kalau ada lah bibit-bibit iman, ya. Kelapa hidup, nehen aja. Tahu ke nehen? Kalau tahu jaga nehen ke? Nehen tu apa? McDonald aja. Apa imannya? Seruan dari masjid orang azan nehen je, sembang tu, nong pang cerita. Cerita bola sepak, cerita badminton. Mana imannya? Ya. Itu tanda-tanda dia. Itu iman hak. Macam iman para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq tu macam mana imannya? Diseru Nabi kejap-kejap itu diterima Islam. Tak ada nanti esok, nanti karang, esok nanti kepikir dulu. Tak ada, terus terima aja. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu digelarkan Abu Bakar As-Siddiq. Bila suruh dia berhijrah, kejap-kejap hari itu dia turun. Pelawak Nabi itu, dia turun dia. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada pula mikir orang kata lah, mikirkan kebun lah, tak ada. Terus terima aja. Sebab dia dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Umar bin Khattab. Begitu juga Utsman bin Affan. Begitu yang Ali bin Abi Thalib. Allah puji Ali bin Abi Thalib itu pemurahnya. Padahal dia bukan ada petir pun. Tapi Allah puji dia. Pada satu hari dia puasa. Cerita pendek. Kan panjang cerita pula. Dia puasa. Dia pembeli barang makan. Nak buka puasa. Dalam perjalanan balik itu datang orang miskin. Minta. Tolonglah saudara, saya dah berapa hari tak makan. Macam, tolong bagi saya makanan. Macam. Dia pun bagi benda yang dibawa nak balik. Bawa balik tu nak puasa. Nak buka puasa tu. Dia bagi yang tu. Tak apalah apa-apa. Dia pun balik rumah. Tengok ada apa orang tamat dia buka puasa. Tuan Ali. Esoknya dia puasa lagi. Bila puasa lagi, dia pun begitu je. Dekat nak buka, dia pun beli bungkusan makanan. Nak buka antara dia dan isterinya Fatimah. Beli. Dekat nak balik rumah, jumpa anak yatim pula. Anak yatim, tolong pakcik, kata anak yatim tu. Saya ni belum makan lagi. Apa tak makan lagi, 2-3 hari tak makan. Tengok lapar pula tu, dia bagi. Dah 2 hari ni tau. Lepas tu bagi, esok ni puasa lagi. Ya. Macam itu juga. Dekat nak buka, dia membeli barang-barang makanan. Dan nampak balik, sudah jumpa pula tengah jalan tu, seorang musafir. Seorang musafir. Minta makanan dengan dia. Datang hari bagi juga. 3 hari betul-betul. Nampak? Artinya punya pemurah. Esoknya tu, dah lepas 3 hari tu, senyum Rasulullah nama dia. Dia senyum Rasulullah nama dia. Rupanya Rasulullah dah dapat wahyu. Allah dah puji dia. Apa kata Allah? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ada mana ayat ni? Surah Al-Insan. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan Allah dan makanan yang dia sangat kasih, dia sayang makanan tu, dibagikannya kepada miskinah, lagi apa? Orang miskin, wa yatimah, lagi apa? Anak yatim, wa asira, dan orang yang dalam perjalanan. Nampak? Itu dia pemurahnya Ali tu. Padahal Ali tu bukan ada duit, bukan ada harta, apa kerana pun pemurah. Sehingga Allah puji dia. Jadi ayat ni dituju kepada dia. Itu dia. Itu sahabat. Sebab itu mereka itu masuk syurga ada hisab ke dah? Tak ada hisab, ya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Paling common, paling kudi, paling malas, paling koyuk sahabat-sahabat itu, sembahyang sunat mereka sehari semalam 100 rakaat. Tahu? Itu paling malas tu. Paling tak guna tu. Paling berat tulang. 100 rakaat. Kita ada siapa saja 100 rakaat angkat tangan. Yang sunat. Yang wajib. Tak ada banyak pun. Berapa rakaat? 17 rakaat je. Sunat ada 1 rakaat. Sebuah lah. Yang cakap ni lagi tak ada. Lagi pemalas. Jadi sebab itu kita kena hisap. Sebab itu sahabat-sahabat dulu ada yang masuk syurga tanpa hisap. Itu iman hak semua tu. Iman para sahabat.
Ya. Masuk syurga tanpa hisab tapi itu iman hak. Macam cerita Masyitah. Tahu Masyitah? Sanggup dibunuh oleh Fir'aun. Karena Fir'aun itu mengatakan itu Tuhan. Itu di antara apa? Di antara iman orang yang masuk surga tanpa hak, masuk surga tanpa hisab. Yang kelima iman hakikat. Ini iman Rasul-Rasul. Itu tak usah cerita lah, bukan kita punya iman. Iman Rasul-Rasul. Ada Rasul yang kata, tengok mana kopi Rasul ni. Nama aja tak ada. Kalau namanya Musa, itu nama Rasul, tapi dia bukan Rasul. Iman Rasul-Rasul. Ya, yang ada 313 orang tu, semua masuk surga tanpa hisab. Ya. Iman hakikat namanya. Iman apa? Hakikat. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Itu 5 iman. Yang pertama iman apa? Dah penat ngajarnya, dah lupa. Taklid. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, ayat. Yang keempat, hak. Yang kelima, hakikat. Kita yang mana? Hakikat. Angkat yang mana keruangan iman hakikat? Ya. Paling kudi kalau kita boleh iman ayat lah, ya. Paling kudi. Jangan iman ilmu. Iman ilmu masa mata dulu. Paling kudinya, paling cukupnya iman ayat. Biar terasa di hati. Jangan tinggal semayang. Dan kalau semayang bagi orang lelaki mesti berdoa. Ada beberapa fadilat orang yang melazim berdoa. 5 fadilat dia. Itu akan datang lain masa lah. Bukan hari ini. Ya. 5 fadilat bagi orang yang lazim semayang berdoa. Jadi biar iman kita itu paling komanya iman ayat. Yang bagus lagi iman hak. Lagi bagus itu tak ada lagi, itu bukan kita dapat pun. Iman hakikat. Jadi macam mana nak menguatkan iman? Penutupnya. Dekat-dekat masa dia. Ustaz dah ada belum? Dah ada. Ustaz Jafri dah ada? Tak ada. Boleh sambung lagi sikit lagi boleh? Sampai 10 setengah. Macam mana kita nak menguatkan iman? Macam mana kita nak dapat kemanisan iman? Ada 3 proses. Kalau nak dapat kemanisan, proses itu dipanggil takhalli. Yang kedua takhalli. Yang ketiga tajalli. Ingat takhalli, tajalli. Takhalli itu apa? Apa itu takhalli? Membuang sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang keji itu jangan ada dalam diri kita. Seperti apa? Seperti gila makan, gila bercakap, gila dunia, hasad dengki, lagi apa? Gila pangkat, gila kemegahan. Itu namanya takhalli. Itu sifat-sifat mazmuah itu dibuang. Sudah datang ustaz ya. Kita pantaskan apa? Yang kedua namanya apa? Takhalli. Udah buang sifat-sifat mazmumah tu, kita gantikan sifat-sifat mahmudah. Itu namanya takhalli. Takhalli. Artinya dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat yang dipuji. Seperti apa? Syukur, redha, sabar, tawakal. Lagi apa? Lagi tawadhu dan sebagainya. Itu sifat-sifat itu namanya takhalli. Ini takhalli. Udah buang sifat-sifat mazmumah, gantikan dengan sifat mahmudah. Bila ada dua-dua ni, baru Allah anugerahkan tajalli kepada kita. Tahu apa tajalli? Terasa Allah Maha Besar, terasa Allah Maha Berkuasa, terasa Allah Maha Mendengar, terasa Allah Maha Melihat, terasa Allah Maha Mengetahui. Itu namanya tajalli. Bila ada tiga-tiga tu, kuatlah iman kita. Kalau kita betul-betul tajalli, terasa Allah tu nampak aja, lalu kena ambil nombor ekor. Tuan-tuan, lalu kena ambil nombor ekor. Asal 2 minggu ambil 5944. Tu dah ada dolar. Jangan pula ambil ya. Masih merosak keterai jangan apa. Itu nama orang dah tajalli. Ya, kalau kita sedar Allah tu dengar dia. Apa kita cakap Allah dengar dia, lalu kena mengumpat. Tuan-tuan mengumpat, lalu kena mengumpat. Lalu mengumpat dah. Anu ya. Ngata ustaz tu, ngata ustaz anu jangan. Tak lalu kerana Allah tu dengar dia. Itu nak tajalli ya. Kalau dia betul-betul
Sudah Allah tu nampak aja, lalu ke nak pakai t-shirt macam tadi. Ha? Pakai t-shirt apa tu dia? Depan? Kiss me. Belakang tu dia apa? No problem. Lalu. Itu dia 3 proses ini. Baru dah kuat iman kita. Bila kuat iman kita, kita pun kuat lagi ibadah kita ya. Pasal apa? Iman tu bergantung kepada ibadah kita tu bergantung kepada iman kita. To believe is to practice. If you don't practice, that means you don't believe. Faham tak? Kenapa tak ngaji komputer tu? To believe is to practice. If you do not practice, that means you don't believe. Orang tak semayang tu dia tak percaya dengan hukum semayang tu. Tak percaya dengan neraka itu lalu tak semayang dan sebagainya. Cukup cara itu kerana jam dah cukup. Kamu marah ustaz dia dah mudah sampai. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju lah kan? Alright. Has anybody got any problem? Ada. Sila. Kuat sikit. Tak dengar. Ini pekak ni. Orang yang syahid. Apa? Tanya semua orang tanya. Nabi ditanya, Rasul ditanya, dia boleh jawab tu. Itu tu syahid tu. Syahid akhirat. Dia antaranya. Okey, lagi. Habis ya. Sekian dulu. Ya. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfir